Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cakna peradaban kepada semua yang menonton video ini. Kami daripada kumpulan 11 bakal membentangkan mengenai tugas yang satu, iaitu sumbangan tamadun India di Malaysia. Seperti yang kita semua tahu, tamadun India merupakan tamadun yang tertua di dunia. Ianya bermula di benua India dan berpusat di lembah Sungai Indus. Tamadun India ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bermula di Indo-Arya ianya terletak di sebelah utara dan Dravida yang terletak di sebelah selatan. Tamadun India ini berkembang dalam pelbagai aspek, contohnya agama, falsafah, seni dan budaya. Tamadun India banyak mempengaruhi masyarakat di Malaysia, contohnya dalam pelbagai aspek seperti adat istiadat, perkahwinan, politik, kepercayaan, makanan dan banyak lagi. Sesungguhnya, tamadun India telah memberikan banyak sumbangan bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Assalamualaikum dan salam cakna peradaban. Saya Nurul Syafina binti Syarum memegang kad matrik di 20201095864. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan sumbangan tamadun India di Malaysia dalam aspek kesenian. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Malaysia mengamalkan segenap amalan yang digunapakai oleh masyarakat India. Reka bentuk seperti pembinaan rumah dan istana pada zaman kemunculan Islam juga turut menyamai reka bentuk India. Orang-orang India telah berhijrah ke Malaysia sejak 2000 tahun yang lalu. Kedatangan agama Hindu dan Buddha meninggalkan kegemilangan terhadap bahan-bahan purba yang kemudiannya hilang atau pupus begitu sahaja akibat berlakunya perpindahan. Pengaruh daripada tamadun India juga telah meninggalkan kesan terhadap seni bina dan tinggalan-tinggalannya di Malaysia sehingga kini. Yang pertama, pengaruh India banyak mempengaruhi seni bina bangunan di Malaysia. Pedagang-pedagang yang datang ke tanah Melayu dahulu banyak mendirikan kuil agama Hindu yang menyerupai bentuk seni bina kuil Hindu di India. Pengaruh seni bina selatan India banyak mempengaruhi seni bina masjid. Masjid Kapitan Kling di Pulau Pinang merupakan salah satu contoh seni bina selatan India yang dibina oleh Ketua Masyarakat Muslim atau Kapitan. Seni bina India Muslim ini jelas kelihatan pada minaret yang tinggi dan kubah potong bawang. Struktur pembinaan seperti ini masih digunakan pada seni bina masjid pada zaman sekarang. Yang kedua ialah seni ukiran. Seni ukiran yang dipengaruhi oleh tamadun India di Malaysia ini telah diterapkan pada bangunan-bangunan seperti istana, rumah pembesar, rumah ibadat, pintu gerbang dan alat-alat perkakas. Kuil Seri Mahamariamman yang dibina di Kuala Lumpur pada penghujung abad ke-19 merupakan salah satu kuil Hindu yang unik dengan hiasannya. Corak hiasan yang terdapat pada kuil ini sangat terperinci dan ia menggabungkan ukiran halus, hiasan emas, motif lukisan tangan serta jubin indah dari Itali dan Spanyol. Menurut kepercayaan agama Hindu dan Buddha, kerja mengukir Tuhannya adalah kerja yang paling mulia. Namun begitu, unsur kesenian dalam tamadun India kebanyakannya bermotifkan unsur dewa-dewi agama mereka. Saya Nur Syafiqah binti Abdul Syukur memegang nombor matrik di 20201092875. Saya bakal menceritakan mengenai sumbangan tamadun India di Malaysia dalam aspek adat istiadat. Adat yang pertama yang bakal saya ceritakan adalah adat melenggang perut. Adat ini lebih dikenali di bahagian selatan Semenanjung, manakala adat kirim perut pula lebih dikenali di bahagian utara Semenanjung. Sebenarnya adat ini bertujuan untuk meletakkan kedudukan bayi dalam tempat yang sepatutnya di perut ibunya. Adat ini dijalankan kepada seorang isteri yang usia kandungannya genap 7 bulan. Adat ini lebih dipraktikkan dalam masyarakat Melayu. Adat yang kedua yang bakal saya ceritakan adalah adat berinai. Adat berinai ini dijalankan ketika berkahwin
pada malam berinai. Ianya bertujuan untuk menghias pengantin. Pengantin perempuan diletakkan inai tersebut pada kedua-dua belah jari, kedua-dua belah tangan dan kaki pada jari. Manakala pengantin lelaki pula diletakkan pada 3 jari tangan sahaja. Adat berinai juga dilakukan semasa untuk meraihkan hari-hari yang istimewa seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Adat ini juga dilakukan oleh masyarakat Melayu. Adat yang ketiga adalah adat membelah mulut bayi. Adat ini dalam Islam, adat ini digantikan dengan mencecap air zam-zam ataupun kurma ke dalam bibir bayi. Adat yang keempat adalah adat bersanding. Adat ini merupakan kemuncak hari perkahwinan. Ianya membawa maksud duduk bersebelah-sebelahan. Sesungguhnya kita dapat lihat di sini Tamadun India banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat di Malaysia, terutama sekali masyarakat Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Norain binti Ramli, memegang kad metrik D2091093087. Dalam video kali ini saya akan mengulas berkaitan sumbangan tamadun India di Malaysia dari segi budaya. Yang pertama, pengaruh budaya dan tradisi Melayu. Adat Melayu pada mulanya dipengaruhi oleh tamadun India, di mana adat ini diperoleh daripada kitab-kitab terdahulu seperti kitab Raya Hama dan Mahabharata. Kitab-kitab ini merupakan rujukan utama untuk agama Hindu. Kitab ini juga merupakan tunjang pengurusan hidup masyarakat Melayu pada zaman dahulu sebelum kedatangan Islam di tanah Melayu. Oleh itu, jika diperhati pada masa kini, terdapat beberapa adat-adat yang masih diamalkan oleh masyarakat yang merupakan pengaruh daripada tamadun India. Antaranya ialah adat perkawinan, di mana pasangan pengantin akan dianggap sebagai raja sehari. Selain itu, adat berinai, adat membelah mulut bayi, dan banyak lagi. Yang kedua ialah upacara kematian. Masyarakat India di Malaysia, mereka mempercayai konsep kelahiran semula. Selepas si mati dimandikan dan dihias cantik, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda dan pada masa yang sama, lagu-lagu suci akan dimainkan untuk mengiringi mayat tersebut. Masyarakat India di Malaysia juga, mereka akan mengebumikan mayat ataupun membakar mayat si mati. Yang seterusnya ialah berkaitan makanan. Tamadun India telah berjaya mempengaruhi tamadun Melayu di Malaysia dari segi makanan. Antaranya ialah roti canai, paratha dan puri. Roti canai telah berjaya meletakkan tarafnya sama dengan nasi lemak yang merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu di Malaysia. Yang terakhir ialah berkaitan pemakaian. Kedatangan tamadun India di Malaysia menyebabkan bermulanya gaya pemakaian dari benua India, terutamanya dari keturunan Hindu Tamil dan juga Punjabi Sikh. Pemakaian tamadun India lebih dikenal dengan warna-warna terang dan dipenuhi dengan sulaman dan tenunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat masyarakat India di Malaysia yang kebanyakan menggunakan pemakaian baju sari. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Luqman bin Muhammad Zaki. Saya merupakan ahli kumpulan 11 dan saya akan menerangkan tebas sedikit mengenai poster tepasan 1 yang telah dihasilkan bersama rakan-rakan saya yang lain. Dalam video ini, saya akan menerangkan sebahagian bab kecil mengenai ilmu pengetahuan dari sumbangan tamadun India di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, pengaruh Hindu yang datang daripada tamadun India telah banyak mempengaruhi ilmu dari segi bahasa di Malaysia. Contohnya, kita
terdapat beberapa perkataan bahasa Sanskrit yang dipinjam ke dalam bahasa Melayu. Contohnya ialah Raja, Dewa Dewi, Dosa dan Gaharu. Ada juga yang berpendapat kononnya bahasa Melayu berasal dari bahasa Tamil. Terdapat beberapa perkataan Tamil yang berasal dari bahasa Sanskrit jika dibandingkan dengan perkataan bahasa Melayu. Contohnya ialah bahasa Tamil menyebut agama sebagai agama, tetapi bahasa Melayu dan bahasa Sanskrit menyebut agama sebagai agama. Ini membuktikan bahasa Melayu kebanyakannya dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Seterusnya, perkembangan tamadun India sangat berkait rapat dengan agama dan teknologi. Antaranya ialah dalam bidang fisik alam semesta yang mempunyai 5 elemen, iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Semua unsur alam ini adalah bercirikan atom. Dalam bidang kimia, ubat-ubatan telah dihasilkan untuk memanjangkan usia, membuat racun dan sebagainya. Melalui proses kimia perubatan tersebut, penciptaan beberapa bahan alkali utama, asid dan logam serta ubat belia telah dihasilkan. Barangan keluaran tamadun India telah mendapat pengiktirafan daripada tamadun lain kerana penciptaan logam. Penggunaan bahan besi dan logam amat penting kerana kemahiran yang tinggi dilihat dalam pertukangan besi dan penciptaan besi dan logam ini masih digunakan sehingga sekarang. Tamadun India juga memberi kesan dalam bidang perubatan. Ilmu perubatan pada tamadun India dikenali sebagai ilmu sihir. Perkembangan bidang fisiologi, pembedahan, seni pernafasan, reproduksi manusia, farmakologi dan veterinary telah berlaku sejak zaman sebelum Masihi lagi. Banyak karya perubatan telah dihasilkan seperti Charaka yang dihasilkan pada abad 1 hingga 2 Masihi dan Susruta pada abad ke-4 Masihi. Karya ini dikatakan setanding dengan karya perubatan Hippocrates dan Galen dari Yunani. Tamadun India juga amat mementingkan penguasaan dalam bidang matematik, iaitu sistem nombor. Matematik telah dijadikan pelajaran wajib setiap pelajar di India. Kesannya dapat dilihat dalam perkembangan sistem pendidikan persekolahan di Malaysia juga. Sekian, itu saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Zarin dan rakan-rakan. Saya Muhammad Hamizan bin Muhammad Arifin daripada Kumpulan 11. Berikutan Tamadun India yang bertapak di Malaysia ni, ia juga telah memberi sumbangan dari sudut agama, di mana menurut kajian melalui mohor, patung dan bahan penekar yang ditemui menunjukkan bahawa masyarakat lembah Indus ni mempunyai agama dan kepercayaan yang tersendiri yang boleh diklasifikasikan kepada beberapa agama, misalnya agama Hindu, Buddha, Jaina dan Sikh. Sehubungan dengan itu, tamadun India ni meninggalkan pengaruh besar kepada tamadun Malaysia, terutamanya melalui penyebaran agama secara khususnya, iaitu agama Hindu, yang juga merupakan agama yang banyak dianuti oleh masyarakat kita pada hari ini. Jadi melalui penyebaran agama Hindu ni, banyak yang diperkenalkan, misalnya konsep Brahman, Atman, Karma dan Sansara, serta kitab suci yang tersendiri yang dikenali sebagai Veda. Jadi penganut yang terdapat di Malaysia ni mempunyai konsep yang sama dan masih mengamalkan upacara keagamaan seperti yang terdapat di tamadun India. Jadi sehingga hari inilah kita dapat lihat penganut agama Hindu mengamalkan upacara agama mereka seperti menyambut perayaan Deepavali contohnya, dan juga dapat lihat di kawasan Batu Cave yang menjadi lokasi wajib bagi mereka apabila menyambut Deepavali. Selain daripada itu, tamadun Melayu juga antara yang turut terkesan daripada segi pegangan dan kepercayaan, kerana pada awalnya penduduk berpegang kepada animisme lalu tertarik dengan Hindu yang mempunyai persamaan, iaitu mengaitkan kepercayaan dengan roh serta alam semula jadi, di mana kita dapat lihat bukti kedatangan agama Hindu pada ketika itu seperti peninggalan candi di Lembah Bujang serta imej Buddha yang diperbuat daripada gangsa di Lembah Bujang. Sekali dapat kita simpulkan bahawa tamadun India ni banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap Malaysia, sebuah kerajaan tertua yang di dunia yang kaya dengan pelbagai adat dan budaya ini telah mempengaruhi corak kehidupan masyarakat kita. Kemasukan tamadun India di Malaysia ni sememangnya
membawa satu dimensi yang baru dalam negara yang merangkumi adat istiadat, kesenian, budaya, ilmu pengetahuan dan juga agama. Sumbangan ini telah memperkaya dan menjadikan Malaysia sebuah negara harmoni, kaya dengan pelbagai warna kebudayaan dan berdaya saing di pentas global. Jadi secara konklusinya, sumbangan atau pengaruh kesan yang dibawa oleh Tamadun India ini membawa warna dalam tamadun Malaysia. Sekian, terima kasih.